Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan selamat sejahtera diucapkan kepada pelajar-pelajar. Mudah-mudahan petang ini semuanya berada di dalam keadaan sihat semuanya, insya-Allah. Baik, kita akan meneruskan proses PDPR. Bagi tajuk yang pertama, Ustaz akan ulang semula tajuk azan dan iqamah. Tengok pengertian azan dekat 1.1. Azan dari segi bahasa. Dari segi bahasa, azan bermaksud pemberitahuan. Ini kita ulang balik je, refresh balik. Dari segi istilah, azan bermaksud merupakan lafaz yang khusus sebagai satu pemberitahuan masuknya waktu solat fardu. Baik. Kemudian tengok hukum azan. Hukum azan. Baik. Tengok perbualan di antara guru dengan pelajar tu. Guru tu tanya, Aiman, apakah hukum melaungkan azan? Guru tu tanya pelajar yang bernama Aiman. Aiman pun jawab, Aiman jawab, hukum melaungkan azan hukum melaungkan azan adalah sunat muakkad. Ingat semua, hukum melaungkan azan adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Baik. Nampak tak tu? Ni, sunat muakkad. Itu adalah hukum bagi melaungkan azan, adalah sunat muakkad. Baik, tengok yang bawah, info. Info ni. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah Nabi Muhammad di Madinah. Baik. Pada tahun pertama hijrah Nabi Muhammad di Madinah. Itu poin dia. Azan mula disyariatkan pada tahun pertama hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Yang kedua, orang yang melaungkan azan dipanggil muazzin. Muazzin. Orang yang melaungkan azan kita panggil muazzin ataupun Bilal lah. Bilal. Kita biasa panggil Bilal ataupun kita panggil muazzin. Yang ketiga, azan dilaungkan sebagai pemberitahuan masuknya waktu solat serta menyeru orang-orang Islam supaya bersama-sama menunaikan solat. Azan dilaungkan sebagai pemberitahuan masuknya waktu solat serta menyeru orang-orang Islam supaya bersama-sama menunaikan solat. Baik. Tengok muka surat yang seterusnya. Ini adalah lafaz azan. Saya yakin pelajar dah ramai yang boleh laungkan azan. Dalam TV pun kita selalu tengok laungan azan. Cuma tengok yang tengah tu, solat subuh. Baik. Untuk azan solat subuh dia sedikit berbeza, ada sedikit penambahan ni. Baik. Selepas lafaz hayya 'alal falah, kalimah as-salatu khairum minan naum. Ni kalimah ini akan ditambah di dalam azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Ditambah pada lafaz azan subuh yang bermaksud solat itu adalah lebih baik daripada tidur. Itu sahaja. Untuk azan-azan lain sama sahaja, kecuali azan subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. Baik. Tengok muka surat seterusnya. Syarat-syarat sah azan.
Apa dia? Syarat-syarat sah azan ada 7 semuanya. Okey, ada 7 semuanya. Yang pertama apa dia? Baik, tengok. Yang pertama, masuk waktu. Pastikan dah masuk waktu baru boleh azan. Contohnya azan Zuhur pukul 1.30 petang. Maka dah betul-betul masuk waktu barulah kita boleh azan. Muazzin boleh azan di masjid ataupun surau. Jangan pula pukul 1 tu dah azan dah. Tak boleh, tak sah azan tu. Kemudian yang kedua, Muslim. Orang yang azan itu hendaklah orang Islam, orang Muslim, orang Islam. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz ni adalah bermaksud yang dah dapat membezakan antara benda baik dengan benda buruk. Contohnya orang dewasa lah. Tak boleh suruh baby pula pergi azan. Nanti pelik pula bunyinya. Okey. Yang keempat, lelaki. Muazzin yang melakukan azan mestilah lelaki, tak boleh perempuan. Okey, orang perempuan tidak boleh. Yang kelima, lafaz dalam bahasa Arab. Semua azan di seluruh dunia ni dilaungkan di dalam bahasa Arab. Tak ada kita dengar lagi kalau kita pergi dekat China azan dalam bahasa Cina, tak ada. Kalau kita pergi dekat Amerika, azan dalam bahasa orang putih, tak ada. Dekat Malaysia, azan dalam bahasa Melayu, tak ada. Semuanya azan di dalam bahasa Arab. Yang keenam, tertib. Dan yang ketujuh, muwalat ataupun berturut-turut. Berturut-turut maksudnya kita tak boleh berhenti lama. Contoh kita tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun berhenti, pergi mandi, kita pergi kedai, lepas tu kita makan, lepas tu kita tidur, lepas tu datang balik sambung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak boleh. Dia kena berturut-turut, maksudnya azan itulah sampai habis. Okey, boleh faham? Ada 7 semuanya syarat-syarat sah azan. Baik, jelas pelajar-pelajar? Okey, sampai situ saja untuk pelajaran kita hari ini. Diharap pelajar dapat menghafaz dan membaca pengertian azan dari segi bahasa, dari segi istilah, hukum azan, tahun bila azan disyariatkan, apakah panggilan bagi orang yang melakukan azan, dapat melakukan azan dengan baik, kemudian dapat membaca dan menghafaz syarat-syarat sah azan. Ada 7 semuanya. Okey. Baik, wallahu a'lam. Itu sahaja untuk pelajaran ibadah pada petang ini. Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.